وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kita hari ini dapat juga mengadakan kelas ini. Mudah-mudahan mencapai matlamatnya, iaitu menyampaikan ilmu dan kita membaca kitab bersama-sama supaya boleh bertukar-tukar pendapat dan pandangan dan mesej yang hendak disampaikan, soal hati. Itulah dia. Saya nak bagi tahu sebelum tu, saya perkenalkan dulu kelas saya. Kelas ni, saya perkenalkan kelas kami, iaitu saya di bawah Diana Qurani Minda. Sifu Fiza adalah guru yang mengajar pernafasan. Yominda. Saya belajar dengan Sifu Fiza tentang pernafasan untuk menambah baik pulih kepada pelajar-pelajar saya. Oh, ni Pak Ngah Doman ni ayah saya ni. Kenapa tak dengar suara? Sekejap Dengar je. Rasanya abah saya tak pasang tu. Sekejap Abah minta Dek Yuk buatkan, bah. Tekan yang connect to internet tu, bah. Yang ada gambar headphone, yang gambar mikrofon tu. Bawah sebelah kiri. Okey. Abah saya pun nak dengar juga. Saya saja letak kat dalam family tu. Okey. Cikgu Nisa. Waalaikumsalam. Kak Wan. Baru. Ada datang. Ada 3 grup. Pertama, grup ITPP dan kedua, grup ngaji anak-anak Kak Ani. Anak Kak Ani cikgu juga, cikgu tempat saya mengajar dulu dekat Kelang, Sekolah Agama Berdengar Sungai Bertih, tapi dah pencen di Pencawal. Kemudian Cikgu Nisa, Khairul Nisa kat atas tu cikgu juga. Dia pun dah pencen juga. Okey. Kak Wan, Ustazah. Berapa orang semua sudah? Semua saya nampak macam ada 11. Okey, Fadilah lecturer, Syazana cikgu, Makni Ayati businesswoman, klinik terapi Asmaul Husna. Saya tak pasal siapa. Okey, Makni Coach Akila dari ITPP. Oh, ASQ.
Alhamdulillah. So, sebagaimana saya wawarkan, dengan matlamat untuk mensucikan hati, membersihkan hati, kita buatlah baca kitab, kitab yang mana-mana rasa tertarik. Memberi inspirasi supaya kita boleh menjadi jiwa yang kuat. Okay? Alhamdulillah, kita ada Sifu Fiza. Maknanya bukan saya pandai-pandai seorang-seorang, tapi kita berkongsi ilmu dengan orang yang saya yakin boleh membimbing, yang melalui ujian, dan pendidikan. Okey, jadi itulah sedikit saya perkenalkan Sifu Fiza. Artinya semua dah kenal. Okey, saya serahkan kepada terus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Diana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Saya gembira berada di sini. Hari ini 12 orang ya Ustazah, datang daripada beberapa kelas. Ya, betul. Saya nampak Kak Wan dari Terengganu, Kak Nisa, saya nampak Puan Noraini. Yang lain tu tak buka video, tak apalah. Kenal lah. Oh, ada apa ni? Pak Ngah Doman ni, Ustazah punya ayah. Terima kasih datang. Saya co-host ke host Ustazah? Saya dah jadikan Sifu host. Oh, maknanya Ustazah tak co-host lah. Sekejap. Tak boleh lagi, tak pandai buat lagi. Rasanya nanti Ustazah kena adjust lah. So nanti co-host boleh together lah. Maksudnya ada dua co-host. Tapi kalau Sifu nak saya host pun boleh. Saya dah on slide. Yang tadi ke Sifu ada tambahan slide? Ada. Boleh lah. Maknanya sekarang ni saya buat Ustazah balik co-host. Co-host pula. Host lah. Nanti kena tukar lah ni. Sebab kita hanya akan pakai slide satu. Okey, so selamat datang kepada anda semua yang berada di sini yang telah didorongkan Allah untuk berada bersama-sama saya pada malam ini. Rasanya saya punya hajat dengan Ustazah punya hajat hari ini tercapai akhirnya. Okey, sesi ini adalah satu kolaborasi yang diadakan dengan Ustazah Diana dan Qurani Minda, di mana kita punya tujuan sebenarnya adalah untuk menambah baik Penyeimbangan itu adalah daripada dua dunia yang berlainan, dua ilmu yang nak kata berlainan tu taklah, maksudnya kesinambungan dua ilmu, di mana bila kita mencantumkan dua ilmu ini, kita nampak banyak keajaiban terjadi. Betul tak Ustazah? Ya, betul. So keajaiban ini lah yang mendorong kami untuk kita rasa kita patut berkongsi dengan lebih ramai lagi orang-orang, mula-mula ni dalam Malaysia kan, tapi kita juga adalah studi-studi daripada Indonesia, daripada Singapura dan sebagainya. Tapi mula-mula ni kita naklah bershare dengan orang-orang yang berada di negara Malaysia dululah, untuk mereka tahu apakah Yominda itu. Macam Ustazah pun dah juga letak yang Yominda ibadah. Apakah Yominda ibadah dan kenapa Yominda pernafasan itu diletakkan juga dalam pengajian Al-Quran. So ini adalah sesuatu inisiatif yang saya rasa putus-putus lah suara Sifu. Ya ke? Itulah. Okey, doakan supaya saya punya internet okey. Okey tak kawan sekarang? Daripada pagi tadi sekejap hilang. Sekejap hilang. Sekejap ada. Itu biasa orang duduk. Cabaran dan dugaan. So itulah. So mungkin ramai daripada anda telah pun kenal saya, sebab kebanyakan daripada anda adalah saya punya pelajar daripada intensif teknik pernafasan dan posture. Alhamdulillah. Terima kasih kerana berada bersama sini. Kepada yang tak kenal saya kenalkan sikitlah dulu kan. Sekejap. Ustazah dah jadi host kan? Ustazah kena mute mereka Ustazah. Kelah kejap. Ustazah kena mute. Ustazah Diana mute kan dulu Ustazah. Baik.
Okay, saya minta Sekejap. Saya Sifu ni kan yang untuk Sifu punya. Mana? okay. So, saya terpaksa minta semua anda mutekan dulu mikrofon. So sekiranya nanti dia minta bila ada soal jawab dan sebagainya, kita akan minta anda buka mikrofon lah. So sebelum tu, hari ini adalah sesi santai. Maksudnya saya akan berada di dalam sesi Yuminda Ibadah yang dikeluarkan oleh Ustazah Diana sebulan sekali. Sebulan sekali saya akan berada di sini. Selalunya saya akan masuk pada bulan ketiga lah rasanya. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Bulan ketiga. So pada masa saya masuk ini, kita akan memperbincangkan tentang pernafasan Yuminda dan juga kita akan memperbincangkan tentang buku ini, iaitu Change or Lose. Walaupun buku Om Putih, don't worry, saya akan bercakap dalam bahasa Malaysia. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dululah diri saya, kerana tak kenal maka tak ceritalah pula kan nanti kan. Kan tak tahu apa benda betul ke, dia tahu apa yang dikatakan. Panggil saya Sifu Fiza, nama manja lah. Apa yang saya buat ialah saya menyinambungkan pernafasan Yuminda dengan penyembuhan dalaman, penyembuhan diri dan juga dalam segi pembacaan Al-Quran dan macam-macam lagi lah, sebab pernafasan ini sangat-sangat mustahak, sangat important. Benda yang paling penting dalam kehidupan seseorang insan itu adalah pernafasan. Tetapi malangnya benda yang paling penting, yang paling penting itulah yang selalunya ditolak tepi kerana kita menganggapkan sekiranya kita tahu bernafas, maksudnya bila kita hidup tu kita sudah pun tahu bernafas. Tetapi itu adalah satu tanggapan yang sangat-sangat salah dan maksudnya rugilah kalau misalnya kita terlepas pandang. Dan itulah sebabnya saya selalu cakap dengan Ustazah Diana, Ustazah, sebenarnya kita memang ada satu jihad untuk memberitahu orang bahawa pernafasan itu adalah sesuatu yang semua orang kena belajar. Betul kan? Betul. Dengar tak Ustazah? Dengar. Itulah hari ni saya terpaksa buat santai-santai. Kita buat sesi pengenalan. Nanti dah lama-lama, nanti bila you dah biasa, saya akan mulakan dengan benda-benda yang sepatutnya lah. So hari ni saya nak anda semua relax dan bersantai sambil mendengar-dengar pengetahuan yang kami hendak kongsikan pada hari ini. So saya rasa dalam kelas ini kita rasa ramai dah tahu cara bernafas. So ada hanya beberapa orang. Berapa orang Ustazah yang tak tahu bernafas? Rasanya yang belum pernah belajar pernafasan? Saya kira tak ramai. Macam ada lagi 4 orang macam itulah. Okey, tak apa, yang belum lagi belajar pernafasan is okay, kerana apa yang anda perlu lakukan hari ini hanyalah ikut sahaja saya punya perkataan dan anda buat apa yang disuruh. Dan dalam kepala minda kita kena relax. Maknanya kalau kita rasa tak pasti, just relax. Semua duduk tegak. Okay, duduk tegak. Okay, duduk tegak tu macam mana? Duduk tegak tu sebenarnya adalah satu seni di mana bila kita tidak mengingatkan diri kita, tubuh kita akan suka hati hentam kromo duduk suka-suka dia. Kenapa saya katakan macam tu ialah manusia ini emosi dia bertukar-tukar. Jadi bila emosi itu bertukar-tukar, ia tidak akan berada di satu tempat sahaja. So maksudnya begini, ini saya tunjukkan kepada mereka yang tidak pernah belajar pernafasan. Dan kenapa pernafasan itu harus dilakukan, kenapa kelas pernafasan itu harus dilakukan dengan detail, bukan hanya suruhan. Suruhan adalah macam ni, misalnya katalah saya dengan Ustazah. Ustazah, mungkin kita boleh stop share screen dulu, sebab kita nak buat demo-demo dulu, boleh? Boleh. Okey, lepas tu Ustazah letak kita 2 orang. Ni saya kena belajar ni. Saya Ustazah tengok yang titik tu, press titik 3 tu. Kemudian dia ada tulis situ spotlight. Okay. Lepas
Lepas tu Ustazah letak pula dekat Ustazah punya and add spotlight pula. Okey. Dah pandai. Okay. Dah pandai dah. Sekarang rugi je ada Zoom tak tahu pakai ni kan. Okay. So sekarang ni kita buat demo lah. Katalah Ustazah tak pandai pernafasan. So saya katalah Ustazah tengah gelabah. Ustazah tengah marah. Ini selalu orang-orang lakukan gelabah, marah, ada satu peristiwa marah. Lepas tu saya macam ni, saya cakap, Ustazah sabar. Bernafas. Bila Ustazah tengah marah, apa yang Ustazah, adakah Ustazah akan bernafas? Tak, saya marah Ustazah. Saya marah Sifu balik lah. Tengah marah kan, saya kata bernafas, sabar. So itu hanyalah perkataan. Kan? Perkataan. Sebab mungkin yang orang yang menyuruh, so maknanya itu hanyalah perkataan. Jadi orang yang marah bertambah marah ataupun buat terpeduli ataupun dia akan berkata macam ni. Engkau mana faham? Aku sekarang tengah ada masalah. Lepas tu kau suruh sabar. Tetapi kalau kita tahu cara bernafas, kita sendiri dulu akan bernafas. Kita akan bernafas, kita tarik nafas. Okey, mereka yang baru masuk, pernafasan yang betul adalah melalui hidung. Maksudnya, masukkan nafas melalui hidung, keluarkan nafas juga melalui hidung. Nampak macam senang, tetapi ini yang dilakukan oleh ramai orang. Okey, Ustazah boleh tak Ustazah buat demo? Orang yang di luar sana mungkin cara bernafas dia macam mana? Ataupun tarik nafas, keluar ikut mulut. Itu normal. Dia salah dan betul. Ada salah, ada mungkin salah, ada mungkin betul. Tetapi perlakuan melalui hidung, inhale, tutup mulut, exhale. So orang-orang yang baru just ikut apa orang cakap tu, tip ini, bernafas melalui hidung dan keluar melalui hidung untuk masa inilah, sebab hari ini bukan apa orang cakap tu, bukan kelab bernafas. So jadikan kelab bernafas kita lama. Dan jangan takut kalau berlama-lama, kerana saya rasalah murid-murid saya selalu masuk keluar kelas ni, diorang tak kisah berlama-lama kerana lagi banyak you tahu tentang pernafasan, lagi happy nak tahu. Okay, mungkin sebenarnya kita buat satu testimoni sikit lah macam Ustazah. Bila Ustazah tahu cara bernafas kan, apakah perasaan yang bertukar dalam diri Ustazah bila tahu bernafas dengan cara yang betul? Pertama, saya rasa lebih tenang dan saya rasa gembira. Okay, so keyword hit di sini adalah bersamaan dengan ketenangan. Gembira dan ketenangan. Gembira itu bersamaan dengan ketenangan. Sebab ketenanganlah yang manusia cari. Maksudnya kat sini, manusia bila dia macam ni, dia mencari ketenangan. Jadi dia rasakan, misalnya kalau manusia itu mencari kekayaan kerana dia rasa dia akan merasa lebih gembira dan happy. Betul? Betul, sebelum ni saya sensitif sangat. Tapi bila sampai kepada mendapat kekayaan, tak gembira, tak happy juga. Macam itulah. So kita berbalik pula kepada orang yang sensitif kan. Orang yang sensitif, dia nak apa? Cuba kita tanya. Kadang-kadang bila dah jadi orang yang hati terbuka ni, relax lah macam tu kan. Kalau masa dulu lah saya rasa macam saya ni sensitif. Kenapa dia orang mesti buat macam tu kat aku? Diorang tak fikir ke kan? Sedih. Sedih kan? Dah belajar pernafasan, apa yang Ustazah rasa tentang sensitivity? Okey. Apabila saya belajar pernafasan, saya sedar bahawasanya keliling saya tak mampu untuk mengawal keliling, tetapi saya boleh mengawal diri saya. Itu yang best. Bila saya dapat kawal diri saya, yang lain pun akan terpengaruh juga dengan saya sedikit. So itulah pernafasan yang kami ajar di intensif teknik pernafasan dan posture. Maksudnya dia bukan perlakuan, okey sekarang kita bernafas.
Bukan. Dia sebenarnya pemahaman tentang pernafasan dan bagaimana kita boleh bawa pernafasan itu ke kehidupan dan bagaimana posture yang betul. Posture yang betul itu adalah pergerakan badan ataupun cara kita kendirikan diri. Daripada situ yang kita akan berjumpa kunci, dan kunci ini tidak boleh dijumpai dengan hanya tahu tentang step semata-mata. Ia kena disertakan oleh praktis, kena sertakan dengan niat yang betul. Okey, kita tanya pula mungkin Kak Wan, Ustazah Kak Wan. Ya, Kak saya. Ustazah Kak Wan, boleh tak Ustazah ceritakan bagaimanakah pernafasan Yuminda itu bantu Ustazah Kak Wan? Yang pertama, kalau saya buat pernafasan, waktu saya biasanya kadang-kadang rasa macam susah nak bernafas. Kadang rasa kepala pening, berat je. Saya akan cubalah buat pernafasan. Tak kira di mana-mana, dalam kereta ke. Tapi biasanya selepas solat lah. Dia akan rasa, dia kalau rasa tegang kan, rasa macam badan kita rasa tegang, rasa berat kan, bila kita buat pernafasan tu kita akan rasa ringan rasa. Itu yang saya alami. Ya, alhamdulillah. So pada pendapat Ustazah Kak Wan, adakah pernafasan ini harus belajar? Semestinya kena belajar sebab salah satu adalah dia berkaitan dengan kesihatan dalaman kita. Sebabnya memang manusia ni memang kena ambil masa untuk belajar bernafas. Kalau kita tak ambil masa untuk belajar bernafas, kita akan bernafas mengikut emosi kita. So, bila kita tegang, nafas kita jadi tegang lah. Jadi macam laju-laju. Kalau macam katalah Kak Wan tengah cemas, macam mana Kak Wan punya bernafas? Sebelum ni lah, sebelum belajar lah. Laju cepat. Laju cepat, rasa macam susah lah nak bernafas. Tercungak-cungak. Kan, tercungak-cungak. Panik. Lepas tu katalah Kak Wan panik. Apa rasa perut kita masa tengah panik? Rasa dada kita berdebar-debar, perut kita entah tahu rasa macam sakit. Macam ada nak terkucing, nak terberak. Betul. Nak terkuhil, Piramli kata nak terkuhil tu kucing. Macam tu. Kita tak tahu bernafas, boleh tak kita rasa pergilah rama-rama, boleh tak? Rasanya tak kita boleh kontrol. Kan? Kalau kita bernafas kan, ada suatu benda kita kata cakap sekejap lah, jangan gila, tunggu dulu. Kita boleh lah. Bila kita pandai bernafas, boleh. Kita punya cara-cara lah, tip-tip. Bila rasa ada banyak rama-rama dekat dalam perut tu, kita tahu macam mana kita nak keluarkan. Bila kita tahu cara pernafasan Yuminda ini. Tetapi bila kita tak tahu apa jadi, kadang kita nak cakap satu benda, terkeluar benda lain. Kadang kita nak jumpa orang, nak cakap satu benda, terkeluar benda lain. Sebab apa? Kita tak boleh nak sambungkan minda, body dan soul dan pergerakan. Itu yang saya nak tekan kat sini. Kalau orang tanya, kenapa pernafasan ni kena belajar lama, kena betul? Sebab memang itulah dia punya syarat dia. Kalau tidak, pernafasan itu akan lari ditiup angin dengan cepat. Kalau pernafasan itu orang tahu bagaimana nak kendali, jadi dalam dunia ini tidak ramai orang yang marah. Betul. So that's why lah kena belajar. And macam mana nak belajar itu ialah internet connection saya dah. Macam nak belajar itu adalah sekiranya anda terjumpa ataupun terserempak dengan ilmu ini. Sebab ilmu ini asal dia adalah daripada ilmu pernafasan yoga. So yoga itu juga adalah menggunakan banyak gerakan yang gerakan ini boleh menyembuhkan kita punya tubuh badan. Dengan melakukan pergerakan tertentu, kita seperti menyembuhkan diri kita dengan secara semula jadi. Itu yang macam tadi Kak Wan kata, bila dia rasa panik ataupun bila dia rasa tertekan, kita punya perut memula-mulas. Bila perut kita memula-mulas, dia akan mengeluarkan asid. Asid yang kemudiannya dirembeskan menjadi sakit perut. Dan paling tak bagus bila terus jadi gastrik. Itulah yang kadang tu ada orang yang rasa macam tu. Jadi perasaan cemas, perasaan cemburu,
jiwa dan akan apa orang cakap tu, dia akan merosakkan sistem pernafasan kita. Itu sebabnya bila seseorang manusia itu menjadi tua, mereka mengingatkan bahawa bila dah tua tu semput nafas. Betul kan? Betul. Bila dah tua tu rasanya wah dah tua lah, dah semput nafas lah. Dada pun dah menunduk dan tidak lagi cantik berdiri tegak. Kenapa? Kerana perasaan-perasaan yang kita rasa dan tidak mengetahui pernafasan itu membuatkan tubuh kita menjadi makin bongkok, kita punya tulang makin tertutup. Bila makin tertutup itu, maka tidak boleh bernafas masa kita macam seperti kita muda. Tetapi inilah kunci yang kita boleh gunakan supaya kita ini akan selalu sihat dalaman kita, supaya kita selalu boleh berbakti kepada Allah lah kan, kepada manusia sekeliling kita. Orang kata selalu nak awet muda, tapi dia hanya fikir pasal muka. Dalaman kita muda, muka kita pun muda. Maksudnya dengan tidak secara langsung. Tetapi orang duk sibuk nak tempek muka jadi muda, tetapi dalaman dia sangat kotor, sangat tua dan sebagainya. Itulah muka lima saya, panjang muka lima ni. Just untuk saya perkenalkan dululah. So sekarang ni kita tarik nafas melalui hidung. Okay, kalau tak tahu tak apa, just relax. Tarik nafas melalui hidung, tarik nafas, inhale. Berhenti seketika. Kemudian keluarkan nafas melalui hidung. Okay, bila kita keluarkan nafas tu, kita punya perut macam rasa kempis sikit. Dan tarik nafas lagi sekali, inhale. Dan exhale. Okay, sekarang ni kita akan pergi kepada buku yang kita nak bincangkan kepada hari ini. So saya akan minta Ustazah Diana untuk share screen. Okay, buku yang kita nak bincangkan hari ini adalah mengenai lose or change. Change or lose. Kata balik lah pula kan. Okay. Apakah macam ni apa pun yang berlaku dekat dalam dunia kita, dekat dalam diri kita, dekat dalam mereka yang sekeliling kita ni, change ataupun penukaran itu adalah sesuatu yang memang setiap manusia kena buat, kerana tidak ada benda yang kekal dalam dunia ini. Maksudnya kat sini macam ni. Yang baik itu pun tidak boleh kekal, yang jahat itu pun tidak boleh kekal. Maknanya kita kena selalu jadi fleksibel. Maksudnya kita tidak boleh macam kalau apa-apa terjadi tu kita rasa kecewa kerana benda dah bertukar. Itulah sebabnya buku ini dinamakan Change or Lose. Kalau anda tidak bertukar, anda akan menjadi orang yang rugi. Maknanya sama ada anda tukar ataupun anda rugi. So sekarang ni kita akan baca buku ini bersama-sama dan kalau sekiranya anda tak faham boleh buka mikrofon dan just bagi tahu saya, mungkin ada, sebab saya membaca dalam bahasa Inggeris dan juga saya akan terjemahkan dalam bahasa Inggeris. The Almighty, may Allah peace and blessing be upon His Prophet and Messenger Muhammad, His companions, His family members and those who followed them until the day of judgment. Ini adalah untuk kita mengalu-alukan ataupun kita nak memuji kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright. Itu makna selawat. So, itu makna selawat tu lah kan. So sekarang ni apa yang buku ini nak tekankan ialah sekarang ni saya baca nombor 2 It is possible to see an entire nation depressed and stagnated for several centuries. Okay, ini buku ni bukanlah dibuat masa time pandemik. Betul kan Ustazah? Betul. Buku ni mungkin dibuat berapa tahun lepas berapa tahun lepas. Tapi sekarang apa yang author ini cakap ialah sekarang ni memang orang dah tahu dia orang depressed, stagnated, tapi sebenarnya manusia ini sudah pun depressed, sudah pun stagnant for several centuries. Maknanya kat sini orang depressed, orang beremosi tu normal. Macam sekarang ni lagilah teruk. Maksudnya orang sekarang ni orang lah beremosi. Maknanya mereka mereka adalah seorang yang mengalami depresi. Dan tak kisahlah siapa pun anda, walaupun anda mungkin rasa yang anda ini kurang beremosi, tetapi selagi kita ini seorang manusia, at one point or another, emosi itu adalah sesuatu yang normal. Okey, teruskan Ustazah ke bawah.
Okay, everything may change to the better if people change themselves. Inilah buku ni nak katakan. Kalau kita ni flexible, change themselves tu ialah bila kita flexible. Okay, bila kita fleksibel, kita senang untuk jadi seorang yang disenangi. Sebab orang yang tidak disenangi itu adalah orang yang degil kerana tidak mahu bertukar mengikut zaman, bertukar mengikut situasi, bertukar mengikut segala benda yang dikehendaki pada saat dan situasi. So similarly, minda yang kotor, yang mungkin yang tidak mahu menerima, yang tidak mahu melihat apa yang sepatutnya dilihat, mereka ini mempunyai energi yang akan juga impak sekeliling. So that's why bila kita masuk dekat dalam satu bilik, orang yang positif itu akan menjadi sinar dekat dalam bilik itu, dan kita sendiri walaupun tak kenal dia, kita akan merasakan sinar itu. So that's why bila kita masuk ke dalam satu tempat, lepas tu kita rasa macam energi tak bagus, dan kita nampak seseorang atau dua orang itu mempunyai energi yang memang menyakitkan hati kita, walaupun kadang tu orang tu tak bercakap. Itu adalah kerana apa yang difikirkan dekat dalam hati mereka itu. That's why sebenarnya benda-benda negatif ini kita tak boleh sorok lah. Ataupun benda-benda positif juga tidak boleh sorok. Kerana kedua-dua perkara-perkara ini sebenarnya dia berhubung kait dengan apa yang kita rasa. Dan apa yang kita rasa ini, okey Ustazah, teruskan. Okey, apa yang kita rasa tadi apa? Apa yang kita rasa itu ialah kita boleh menyambungkan dengan tahu cara pernafasan yang betul mengikut situasi-situasi yang terjadi kepada diri kita. Okey, so saya nak suruh Ustazah bacakan ayat yang tertera. Nanti saya akan translatekan dalam bahasa Malaysia atau English. Okey, a'udzu minasyaitanirrajim. Dzalika bi anna Allah lam yughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Okay. Ustazah, dalam bahasa Inggeris ni dia cakap Allah would not change a favor which he had bestowed upon a people until they change what is within themselves. Maksudnya Allah tidak akan mengubah seseorang itu sehinggalah mereka sendiri sehingga mereka merubah diri sendiri. Betul? Betul kan? So itu surah Al-Anfal. So itulah yang manusia kena pegang. Maknanya Allah itu mengikut sangkaan hambanya, dan Allah itu akan lihat sama ada kita ini nak mengubah ke tidak apa yang kita sepatutnya ubah, tanpa kita mengharap-harap tapi tak berbuat apa-apa. Okay, teruskan untuk yang ni Ustazah. Okey. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Okey, Ustazah nak bacakan dia punya makna dalam bahasa Melayu. Okey. Dia macam ayat tadi. Ayat yang tadi pun ketegasan tadi dari surah Al-Anfal. Ketegasan mana kalau kita tak tukar, tak merubah diri kita sendiri, maka takkan berlakulah sesuatu yang kebaikan. Mungkin kat sini ada yang contoh kan, ada orang lahir daripada keluarga yang miskin dan ada orang lahir daripada keluarga yang kaya. Kalau dia kata dah nasib aku dah miskin, sampai ketua lah dia miskin. Tapi sebenarnya dia ada kuasa untuk merubah diri dia dengan beberapa syarat. Maknanya Allah bukanlah meletakkan paksaan, semuanya takdir yang Allah berikan, tapi Allah bagi kita pilihan. Macam itulah ayat-ayat yang seterusnya yang
setiap apa yang kita buat ni akan dapat balasan, hukuman dia. Kalau kita buat dengan cara betul, maka hasilnya pun akan betul lah, akan best lah. Jarang sangat orang yang buat betul hasilnya tak best. Maknanya ni macam apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. Tu kira bahasa senang nak apa cakap, nak faham. So bila manusia ni faham apa yang dia bagi, dia akan terima balik. Sebenarnya dalam konteks itu, bila kita nak buat jahat pun kita fikir 10 kali kan? Ya, betul. Not only that, bila kita fikir yang jahat pun, kita akan tangkap diri kita. Dalam tangkapan inilah pernafasan itu sangat penting. Kerana bila kita ini tidak belajar pernafasan, nanti kita akan melarat-larat. That's why bila kita marah ataupun kita rasa dendam, kita tak tangkap pernafasan kita balik. Jadi dia melarat sampai jauh-jauh, sampai bertahun-tahun, sampai kita rasa benda tu hak kita untuk marah orang ataupun hak kita untuk menyebut-nyebut hal orang ataupun memperbetul-betulkan hal orang. Sampai kita lupa bahawasanya apa yang kita bagi keluaran itu akan kita dapat balik masuk ke dalaman. Bila kita faham konteks, itu, nak jadi baik tu senang sebenarnya. So, mula dengan diri kita dululah. Ya, betul. Kita mula dengan diri kita. Jangan sibuk nak membetulkan orang lain. Dan kita ingat kita ini sudah betul, walhal perlakuan kita itu tidak menunjukkan kebaikan hati. Sebab setengah orang dia kata dia bagus, tapi dia bukan seorang yang baik hati. Maknanya dia tidak kesian, dia tidak ada rasa, apa orang cakap tu, dia tidak ada rasa compassion kepada even binatang pun kadang-kadang dia kata dia baik. Tapi bila dengan binatang siap dia tendang terajang. Ni misal yang saya nampak lah kadang tu kan. Walhal kita bila buat macam tu, kita punya pernafasan semua akan berubah. Sebab kita, bila orang yang kejam ini, pernafasan dia memang tak cantik. Pernah tak kita nampak orang yang kejam? Cuba orang yang garang ada, orang kejam tengok dekat TV orang. Okey, boleh juga. Kita tengok situasi apa. Saya stop share sekejap ya. Boleh. Okey. So mungkin apa pendapat anda, ada tak pernah anda terlihat orang-orang yang kejam ataupun orang yang tak best lah, orang yang tak suka? Mungkin nak share. Cuba cerita sikit. Siapa nak bercerita? Kan saya tanya nama kan. Di ada tak? Di juga yang kena. Ada. Di. Sebab kalau misalnya kita tiba, walaupun kita first time kita jumpa orang, kita rasa macam tak best je. So tu mungkin signal. Ataupun mungkin Di pernah nampak orang yang tak baik lah, yang buat jahat ke orang, pukul orang ke, tendang anjing ke. Pernah nampak tak? Oh, saya pernah nampak orang tendang kucing. Rasa apa? You rasa apa bila nampak tu? Saya kalau misalnya saya geram, saya sound je. Saya jenis yang kenapa macam tu? Saya memang jenis sound macam tu. Kalau orang merokok depan saya, boleh tak jangan merokok depan saya? Saya jenis orang straightforward macam tu. Tapi orang memang tak suka kat saya. Sebabnya kat sini, okay lah, kita cakap pasal bila orang tendang kucing kan. Apa yang kita rasa bila kita nampak tu. Sebab ada jangkitan energi yang tak bagus kan. Betul. Memang apa tu, kita rasa kejam lah. Kenapa buat macam tu kan. So tapi orang yang tendang kucing tu rasanya selalunya dia rasa dia betul. Sebenarnya mungkin intention dia mungkin dia nak quiz saja kot. Tapi saya mungkin sebab satu lagi mungkin pengurusan emosi saya masa tu kot. Jiwa muda. Tapi yelah, having said that kan, orang yang baik ni dia tak buat macam tu, tendang kucing semua tu. Maknanya kita ini mencederakan apa orang cakap tu, creature of God kan, binatang kan. Kucing aja pun kalau ular nak gigit dia tu lain lah cerita. Kalau ada apa lagi yang biawak ke nak kejar dia tu ke, tapi biawak dia tak berani pula tendang kan. Betul. Orang yang begini ini dia akan menendang benda yang lemah, iaitu kucing, sebab kucing tu tak balas balik.
Macam lah rasanya juga. ya dah tu. Itu kes macam yang kes yang mendera tu macam tu lah rasanya. Ya. Macam Ya, juga kes-kes yang mendera isteri misal. Yang sepak terajang isteri kan. Sebab isteri tak boleh nak lawan balik. Cuba kalau dia berani tak sepak terajang orang yang besar badan tak pasal-pasal. So itulah yang membayangkan minda seseorang tu, dan orang yang buat begitu selalunya pernafasan diorang memang tak cantik. Dia akan selalu you dengar di jalan bukan dah tak cantik. Dengusan dia ada banyak. So jadi macam kita ini nak jadi ataupun nak cari keridaan Allah. Kalau tidak, you tak adalah kat sini rajin-rajin ni 14 orang datang ni kan. Bukannya senang 14 orang nak datang. You minda ibadah, belajar agama. Didurungkan jiwanya, insyaAllah memang dah cantik, sekarang hanya nak digilapkan. So itu sebabnya bila kita ini dalam pernafasan, bila kita tahu cara pernafasan, hilang pula saya Zaza. Kena masukkan balik add spotlight. Okay. So bila kita ini tahu pernafasan dan kita tahu bagaimana pernafasan itu dapat menjaga kalbu kita, menjaga hati kita, kita nak semua orang dalam sekeliling kita ni tahu bernafas. Kan? Betul tak? Betul. Siapa yang dah belajar bernafas, Ustazah, Kak Wan, mesti rasa bila duduk dengan orang yang pandai bernafas, kita rasa lega. Sebab apa? Energi kita selari. Dan sekiranya kita ini tak tahu bernafas, kita belajar dulu bernafas. Bila kita belajar dulu bernafas, kita boleh jangkitkan orang lain dengan pernafasan kita walaupun mereka itu mungkin tidak tahu bernafas. Penikmat pernafasan. Sebab saya ini dah berada dalam industri ini selama 22 tahun. Lama tu. 22 tahun. Dan saya pun tak adalah muda lagi. Sebab apa saya selalu katakan, sebab apa saya dah melakukan pernafasan, nak dekat 22 tahun, 25 tahun macam tu sebelum saya jadi cikgu umur 30. Sekarang umur saya 53 tahun. Maknanya 53 tahun tu bukanlah umur yang muda kan. Cuma macam saya katakan, saya adalah living example lah. Kerana bila kita bernafas dengan cara yang betul, kita masukkan oksigen yang cukup dekat dalam diri. Jadi bila kita masukkan dalam diri kita itu oksigen yang cukup, maka sistem dalaman kita juga akan berfungsi dengan baik. Dan sistem dalaman ini juga bukanlah daripada sebab kita makan ubat ke, kita ambil sesuatu ke, tetapi juga ada dalam mengamalkan cara hidup yang sihat, fikiran yang cantik luar dan dalam. So daripada situlah hanya bukan untuk belajar pernafasan. Dia sebenarnya kena tahu seni. Apakah seni pernafasan itu? Apakah teknik dia? Apakah posture dia? Daripada situ lah baru anda dapat keajaiban. Jadi sekiranya anda ni orang yang beremosi, orang yang suka marah-marah, orang yang selalunya rasa dia nasib malang, ataupun orang yang selalunya rasa kenapa ini dan kenapa itu, maka jawapannya insya-Allah ada dalam tangan anda, iaitu anda kena kontrol pernafasan. Dan lagi satu, bila orang dah tahu pula cara pernafasan, lepas tu dia kena praktis. Bila tak praktis, apa yang kita tahu itu akan hilang ditiup angin dengan senangnya. Itu sebabnya pernafasan ini, dia bukan calang-calang, hanya belajar seminit dua dan lepas tu you dah kata, oh ada pandai bernafas. Tak boleh. Kerana dia memerlukan, sebab saya rasa kan, bila Sifu sebut tu, perasaan ni kadang-kadang jahat lah. Kadang-kadang jahat lah. Dia macam buatkan, dulu saya selalu terasa saya macam malang. Tapi bila saya dah belajar bernafas, walaupun ujian yang datang, saya rasa adalah orang yang beruntung. Ya, betul. Macam kadang kita rasa malang kan, sebab kita rasa macam kita kena sesuatu tragedi kan. Ya, betul. Lepas tu bila kita kena satu tragedi itu, kita dah dikuasai dengan rasa sedih. Lepas tu kita bercerita dekat orang pula, orang tu pun 2 kali 5 dengan kita, so bertambah-tambah kesedihan dan dia menggalakkan kita lagi bertambah sedih kan. Betul. Tapi kalau kita tahu bernafas,
apa yang kita buat dulu ialah kita betulkan pernafasan. Bila kita betulkan pernafasan, automatik kita ingat Allah. Betul tak? Betul. Itulah rahsia dia. Rahsia yang orang rasa remeh-temeh tetapi ia paling penting dalam kita punya kehidupan. Dan orang yang dah pun belajar pernafasan tahu yang ia taklah sesenang seperti yang disangkakan. Kan? Betul. Maka dengan itu kesenambungan boleh masuk dengan ayat yang Allah ayat Allah ni surah Nuh tadi, yang mana mula sebelum tadi diperkenalkan ayat yang mana kita kena merubah diri sendiri. Kalau kita tak, kita rugilah, kan? Kemudian macam mana? Adakah kalau kita dalam keadaan tu, apakah dia berlalu dan kita patuh je pada keadaan tersebut? Tapi Allah ayat datangkan ayat ni. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kalau dulu perasaan yang negatif yang ada pada saya ataupun pada diri yang masing-masing yang kita tak dapat nak kawal lagi ke, ataupun sebab kerana perasaan negatif tu akan membawa impak yang buruk pada diri sendiri, tapi Allah suruh kita beristighfar, minta keampunan padanya, dan yang mana Allah akan dengan istighfar tu Allah akan limpahkan lagi kita rezeki yang berpanjangan. Yalah, macam Allah kata tu, He will send rain to you in abundance. Maksudnya melimpah ruah. Melimpah ruah apa yang dia nak bagikan kepada kita. Okey, saya rasa kita baca sampai setakat muka surat ini dulu. Yang ni kita bagi peluang kot kalau ada yang nak berkongsi bertanya ataupun berkongsi apa-apalah. Okay. Sebab untuk pembacaan buku ni bukanlah kita nak maknanya kita baca buku nak cepat-cepat habis. Sebenarnya kita baca buku sebagai panduan. Buku ini adalah satu buku yang moden kan dalam bahasa Inggeris. Cuma kita nak anda semua tahulah bagaimana umat-umat Islam seluruh dunia mempunyai satu misi yang sama. Semua orang nak keamanan, semua orang nak hati yang tenang dan sebagainya kan. So itulah kelainan yang kita nak bawa di Yuminda Ibadah. Maksudnya kita ni menjadi satu jemaah yang open, yang kita lihat semua semua nilai-nilai murni itu daripada setiap segi kehidupan. So that's why pernafasan dimasukkan dekat dalam subjek-subjek yang subjek-subjek yang maksudnya sebelum ini ataupun untuk kelas-kelas agama ataupun kelas-kelas fardu ain yang lain, saya rasa tidak ada yang masukkan subjek pernafasan. Betul ke? Betul. So itulah kelainan kami di Yuminda Ibadah. Maknanya kita masukkan kesinambungan ini. So, walaupun anda belajar Quran daripada Ustazah Diana, bila anda masukkan pernafasan Yuminda ini, ia akan menjadi satu penyembuhan kepada diri. Instead of baca Quran dengan membaca setakat nak cepat ataupun setakat nak khatam misalnya. Tapi bila kita membaca dengan bernafas, kita tak peduli nak cepat-cepat habis. Betul tak? Sebab apa? Kita tahu masa kita baca itu telah berlakunya suatu penyembuhan kerana anda bernafas dan apa orang cakap tu, membaca ayat-ayat Allah, dan nafas itu menjadi satu makanan kepada jiwa. Pernafasan kita yang betul itu adalah membawa masuk oksigen yang segar setiap saat kita bernafas. Itulah Masya Allah, Subhanallah. Benda yang you kena nampak hanya selepas you belajar pernafasan dan hanya selepas you mengamalkan. Tapi sikit-sikit memang tak jadi. Sebab saya pernah ada, saya punya student yang dah belajar bernafas katalah 10 tahun lepas ke ataupun 5 tahun lepas. Tetapi tidak dipraktikkan, dia tidak akan lekat di jiwa. That's why lah pernafasan ini harus dilakukan dan paling afdal dilakukan sekiranya kita ada satu jemaah dan sekiranya kita selalu berhubung di antara satu sama lain supaya dapat diingatkan. That's why kelas-kelas macam ni seminggu sekali tu sangat-sangat important. Sangat-sangat important untuk makanan jiwa. So mungkin okay. Macam saya dah nampak lah grup besar kan, grup besar kita dengan Sari Gamat yang mana bila dah dibimbing dengan pernafasan tu,
dia rasa kita rasa masuk dalam satu grup tu walaupun kita tak berjumpa, kita rasa macam mudah untuk berhubung hati antara kita punya grup walaupun dia besar. Kalau grup kecil tu orang kata mudah lah kan, tapi sebenarnya dengan pernafasan yang baik ni, grup yang besar pun kita boleh itulah macam Sifu Fiza bimbing ahli-ahli yang lain. Okay, Sifu. Contoh saya ni ambil Sifu punya ilmu ni sebab saya ingat di mana hadis Nabi katakan kamu makanlah banyak. Paling banyak pun 1/3 dah untuk isi dalam perut tu. 1/3 isi perut. Tapi 1/3 lagi adalah minuman dan 1/3 lagi adalah udara. Tapi aktiviti kita untuk mengisi udara ke dalam tubuh. Yang mana tuntutan-tuntutan itu yang akan melengkapi kesihatan tubuh badan. Bila kita tak cukup jasadiah, maka kerosakan kepada jasad juga akan berlaku. Ya, betul. Aku dapat ni. Betul Ustazah kata tu. Sebab walaupun dia dah cakap, walaupun Ustazah kata tadi kan 1/3 adalah udara, 1/3 adalah makanan, 1/3 lagi apa tadi Ustazah cakap? Makanan, minuman, udara, minuman, air. Tapi selalunya orang sepenuhkan makanan jadi 2/3 pula. 2/3 air kurang. Air kurang, udara kurang, makanan 2/3. So itu yang Ustazah kata merosakkan jasad, dan kita sendiri semua dah ada bukti-bukti yang di mana bila kita makan salah merosakkan jasad. Tak minum air banyak sangat merosakkan jasad. Tapi udara tak perasan sebab kita rasa asalkan aku bernafas okeylah. Tapi yang dia tak perasan nafas dia semput. Mungkin dia berada di kalangan orang yang suka berkata hal orang. Mereka yang berada di kalangan orang yang suka mengata hal orang, suka mengata hal orang, memang nafas dia dah merosakkan jiwa. Sebab bila kita mengata hal orang tu, nafas kita dah turun naik dah. Excited lain macam, bukan excited bagus, excited lain macam. Oh, patutlah dalam hadis ada lagi yang dalam diri manusia itu ada seketul daging, yang mana jika baik daging itu maka baiklah seluruh tubuhnya. Maknanya ada ilmu lah untuk menguruskan daging tu. Iaitu tadi tu. Ya, hati. Sebab hati kita ni, dia punya fitrah ialah dia putih, sepatutnya putih kan. Tapi bila dah ada hitam tu, hati kita akan resah tau. Tak ada orang yang buat jahat, hati dia tenang. Walaupun dia ni memang jahat setan macam mana pun, dia sebenarnya sangat gundah gulana. Sebab hati kita dijadikan oleh Allah itu, dia punya fitrahnya harus baik. That's why bila kita buat jahat, kita rasa tak sedap hati. Cuma kita ego je tak nak. Dia bukan dijadikan Allah. That's why bila bayi tu baru lahir, dia seperti ibarat kain putih. Tak kisahlah kau bayi siapa pun. Bayi orang hitam ke, orang kuning ke, orang merah ke, orang apa ke, dia dijadikan, maksudnya dilahirkan tanpa ada sebarang dosa, dan itulah fitrah manusia. Tetapi apa jadi lepas tu? Wah, macam-macam sebab di sekeliling. Itu saya seronok kombinasi dengan Sifu Fiza, sebab bila saya petik je ada penguraian dari sudut yang Sifu Fiza sebut. Ada kesenambungannya. Dan saya teringatlah bagaimana Sifu kata kita punya tubuh ni kena alignment betul. Supaya betul. menghantar isyarat lah, macam menghantar isyarat kepada badan. Kalau kita nak hantar isyarat, boleh tak kita punya TV dulu-dulu kan ada antena. Kan antena kena tegak kan dekat atas tu. Kalau bengkok-bengkok lah TV kita kan. Sama jugalah sekarang ni dah high tech sikit. Tapi katalah kita punya iPhone ke, ataupun macam sekarang ni saya duduk atas bukit.
Jadi saya punya internet connection ni macam turun naik, kadang okey, kadang tak okey. Nasib-nasib saya lah kadang. Sebab apa? Duduk atas bukit bergunung ganang macam tu. Cuba kalau saya duduk kawasan yang rata, energi tu akan dapat masuk dengan cantik. Macam tu lah energi manusia ni. Kalau kita ini bergelumang dengan orang-orang yang tak betul, kita sendiri bergelumang dengan orang betul-betul, bernafas pun ikut suka hati lah, ikut mood tak ada mood. Lepas tu posture kita tak tahu. Kalau saya tanya siapa yang Orang baru. Tanya orang baru. Syazana ni siapa? Syazana? Syazana menantu Cikgu Nuraini. Di bawah Puan Syazana. Puan Syazana, boleh saya tanya Puan Syazana? Okey. Syazana dia mute pula. Tak apa, siapa ni? tak perasan soalan tu sebab Okey, Puan Syazana, saya nak tanya Puan Syazana. Puan Syazana pasti tak posture ataupun perawakan tubuh kita ini berada dalam paksi ataupun garisan yang lurus? Sure atau tidak? Rasa macam tak sebab macam tak balance. Tak apa, kalau perasan tu okey. Maksudnya, yelah, aku rasa tak balance lah. Macam tak balance. Tak apa, ada orang kata okey je. Tapi kita tengok dia sendiri tak okey pun. Maksudnya okey je tu. Dan saya akan tanya lagi, okey je tu macam mana? Macam mana kan you balance kan? Kalau you tak pernah belajar pernafasan dan posture, you tak boleh jawab. Kerana saya tahu kenapa? Sebab saya cikgu yoga, saya betulkan posture orang dan Masya Allah, yoga. Susah. So maknanya sekarang ini yoga kelihatan susah kerana belum diadaptasi. Tetapi Yominda telah diadaptasi supaya semua anda ini faham dan boleh buat pelakuan-pelakuan yang senang supaya anda boleh buat hari-hari. That is the difference between Yominda dan the actual yoga. Yoga ini tak semua orang boleh buat kerana tak semua orang fleksibel. Cuba kalau saya suruh Ustazah Diana cuba Ustazah buat headstand. Maunya Ustazah lari terus. Dah tak boleh nak bernapas dah. Tapi kerana saya telah adaptasikan, maka Ustazah ni adalah salah seorang mereka yang best student lah dalam pernafasan. Kerana menggunakan carta-carta ataupun menggunakan metod-metod tertentu yang telah diadaptasi. So itu yang saya rasa pernafasan Yominda ini harus diketahui oleh, kalau boleh, setiap umat Islam yang saya kenal lah agaknya. Yang Ustazah kenal ke? Itu yang saya Sifu, kalau sebelum ni ada murid saya. Sebab Sifu tenggelam timbul suara. Sebab kalau guru dulu ilmu rahsia, kita cerita di belakang tabir. Rahsia-rahsia. Sekarang ni ilmu tu tak jadi rahsia. Cikgu yang mencari. Kena tahu ilmu ni. Ya. So insyaAllah dengan ilmu ini anda boleh baca Quran dengan lebih tenang, dengan lebih faham. Tahu makna pun, tahu makna tu bagus, tapi bila kita tahu makna dan zat itu ditelan sekali semasa kita bernafas itu, dia adalah menjadi salah satu benda yang akan mengubahlah. Okay, mungkin kita boleh tanya pelajar ITPP lah. Hayati Asri, adakah anda berada di belakang tabir? Yes, Ibu, sorry. Tak apa. Kalau student kena panggil punya. Sebab kalau student ITPP, mereka memang dah ada confidence level yang sangat tinggi. Okay, Yati. Mungkin Yati boleh cerita. Dah habis lagi mana? Sebab dah tutup video, dah akak duduk macam. Diana mute-kan orang yang tak perlu bercakap. Okay, Hayati. Mungkin Hayati boleh share dengan mereka-mereka kat sini kan. Macam mana, apakah perbezaan yang Yati dapat sebelum dan selepas belajar pernafasan Yominda? Okay, Alhamdulillah Sifu, terima kasih bagi saya peluang untuk sharing. Of course, saya dah bernafas 7 bulan. Kemudian apa yang saya dapat adalah ketenangan lah. Dulu macam banyak mixed feeling kan, sebab kita mungkin duduk rumah penat dan fikir bukan-bukan. Bila
pandang pada dunia luar kan, kita kat dalam. Jadi bila belajar pernafasan ni saya lagi tenang lah, saya lagi belajar menghargai diri, kontrol emosi saya. Sebab macam Syifu cakap, kita kena jaga postur badan juga kan. So dia related lah kepada pernafasan. So dia sangat-sangat membantu. Alhamdulillah, saya lebih tenang lah. Bila digunakan dalam solat, saya tak ada tengok-tengok lah bila nak baca kalimah Allah tu. Macam tu. So pada pendapat Yati kan, kita kan buat ITPP 3 jam. Dan Yati pula, Yati dah ulang ni. Sebab Yati dapat privilege. Dalam mereka yang berada dalam akademi, dapat privilege untuk mengulang. So you rasa lama ke? Ataupun orang yang belajar pernafasan tu patut tak dia belajar 10 minit dah? Ataupun dia kena mendalami? Oh ya Allah ya Tuhanku, tak lama memang seronok. Sebabnya kita perlu tahulah teknik yang betul, kita perlu hayati dan duduk dengar Syifu ajar, belajar macam mana orang kata merasa kan, macam Syifu cakap merasa denyutan sentuhan keliling kita. Jadi tak lama, rasa lagi seronok sebab kita perlu benda tu di dalam zaman pandemik ni, bagi badan kita relax kan, dengan suasana relax. So tak boleh nak lari keluar, dalam rumah pun kita dah boleh rasa selamat lah dengan pembelajaran. Memang tak lama, memang best. Mana boleh sekejap kan. 3 jam tak rasa lama lah. Yes. Kadang-kadang kalau boleh terbawa-bawa kat waktu hari-hari lain kat WhatsApp tanya-tanya lagi kan. Sebab kalau saya buat offline, tanya Ustazah ni, ada yang tak nak balik pun ada. So you all boleh bayangkan. So kepada yang bertanya kepada Ustazah lama sangat, saya tak tahu macam nak cakap lagi. Kalau tak lama, memang tak boleh belajar pernafasan dengan cepat. Sebab pernafasan pembelajaran ini, bila kita buat, dia adalah juga sebagai healing moment. Maksudnya dia ada penyembuhan kepada diri kita pada saat itu juga. So itulah yang kelainannya. So kenapa saya mencantumkan dengan Yumindah Ibadah? Kerana macam Ustazah, dia adalah ahli dalam fardu ain, ahli dalam kitab ataupun ahli dalam pengajaran Al-Quran. Jadi saya boleh menyambungkan. So daripada situ yang kita nampak bagaimana bila ia bercantum, dia jadi sangat powerful. So seorang itu bila dia belajar dua ini, Yumindah Ibadah dan juga pernafasan Yumindah, sinaran dia lain macam lah. Senang cerita lah cakap macam tu lah. Sinaran dia lain macam. Betul. Anda juga adalah seorang yang boleh menginfekkan energi kepada sekeliling anda. Okay, saya tanya Yati. Yati mesti dah ajar orang kan? Oh ya Allah ya Tuhanku. Cuba cerita sikit yang you selamatkan nenek you tu. Cerita sikit. Okay, masa tu saya memang bernafas sendiri. Saya praktikkan pada diri saya dan anak-anak dulu. Dan saya tak ajar orang lagi sebab masa tu tak confident kan. Kemudian bukan tak confident pada teknik ni, tak confident saya boleh ke menyelamatkan orang ataupun tidak. Okay, waktu tu bawa nenek pergi check up. Saya papah dia naik tangga, tangga tu tinggi. Tak ada lift masa tu. Kemudian bila dia duduk je, tiba-tiba saya nampak muka dia tercungap. Muka dia pucat Syifu. Saya bagi nenek saya mak lah. Saya cakap, mak, kenapa mak? Dia macam tak boleh cakap langsung kan. Memang tercari-cari nafas tu, tercungap kan. Saya dah macam, okay, one thing about belajar pernafasan ni, dia ajar kita untuk sabar, untuk tak panik kan. Bila kita dah tahu badan kita semua, kita more relax, kita akan jadi relax automatik. Sebab badan pun dah ingat signal-signal yang kita belajar kan. Jadi saya cakap dengan nenek saya panggil nenek saya mak lah. Mak, okay mak, dengar suara kakak mak tarik nafas. Masa tu dia memang tak tahu apa-apa pun teknik pernafasan. Saya cakap tarik nafas mak, tarik nafas, jangan buka mulut. Memang mungkin mak tak biasa tapi mak ikut je cakap, dengar je cakap kakak. Saya cakap tarik nafas. Okay, tahan sekejap mak. Okay, betul, lepaskan nafas perlahan-lahan. Saya buat dalam 3 kali. Alhamdulillah, lepas tu dia boleh bernafas balik, muka dia terus merah. Kalau tidak dia macam just ketat lah, everything is ketat, muka, dada ke semua tak boleh bernafas. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. So itulah maksudnya kat sini saya pun suka dengar cerita-cerita macam ni. That's why sekarang ni kawalan itu datang daripada Hayati. Dia yang belajar pernafasan itu. Jadi dia yang belajar tidak panik. And dia dah belajar beberapa bulan untuk tahu bagaimana kawalan itu dilakukan. That's why saya katakan. Maksudnya tidak ada jalan singkat. Memang kena belajar dengan intensif
supaya kita dapat menyembuhkan diri dan juga menyembuhkan orang di sekeliling kita, dan juga supaya kita ini dapat menjadi seorang manusia yang menjaga amanah lah. Amanah ini adalah apa yang Allah bagi kat kita, pernafasan, tubuh kita, seluruh kehidupan kita, seluruh maknanya jasad kita ni adalah satu vehicle untuk kita gunakan supaya kita dapat berbakti kepada Allah dan juga orang sekeliling kita. Kalau kita tak jaga, duk sibuk buat macam-macam benda, kita sendiri yang sesuatu itu mungkin tidak sampai kepada apa yang dimahukan. So sebenarnya kita pun 1 jam aja kan Ustazah? Sejam je. Kita 1 jam saja. So insyaAllah setiap bulan saya perubahan, Ustazah akan cakap siang-siang lah. So apa-apa pun you all boleh berbalik kepada Ustazah Diana untuk apa pun kita punya program dan sebagainya. Okay Ustazah, saya serahkan balik kepada Ustazah. Terima kasih. Maaf zahir batin sekiranya ada apa yang tersalah, saya minta maaf, dan apa yang baik itu datang daripada Allah juga, dan apa yang tidak baik itu datang daripada kesalahan saya sendiri. Okay. Terima kasih Fufiza kerana sudi memberi ilmu untuk malam ini. Ini adalah Ustazah si Fufiza kata malam dia infakkan ilmu. Okey. Alhamdulillah, semoga si Fufiza dimurahkan rezeki lagi dan diberi kesihatan dan si Fufiza memang orang yang sangat menitik beratkan kecantikan dan kesihatan. Kalau nak awet muda, kena muda dari dalam tubuh. Kira kecantikan ni kecantikan dalaman Ustazah. Kalau orang kan saya kena ajar makeup pula. Ajar makeup ni si Farah lah. Farah boleh ajar makeup. Untuk pengetahuan dalaman sampai luaran juga, daripada dalaman sampai luaran. Yelah. Okey, dengan apa yang telah saya sediakan setiap hari Khamis itu, iaitu membaca hak terapi 40 hadis, 40 hadis. 40 hadis tentang hati, purification, kita nak penyucian jiwa, dan juga kitab buku ni Change or Lose. Saya memandangkan Change or Lose tu adalah untuk pemudah cara apakah topik yang boleh dibincangkan, dan ada modul yang boleh dibincangkan. Itu adalah ilham daripada saya mengikuti ITPP bersama si Fufiza. Allah berikan ilham kepada saya yang memang saya rasa inilah cara yang saya rasa dapat membantu orang yang mana bila ada sakit, bila ada sakit, tuan nak kasih Fufiza kan, orang akan salahkan orang lain. Ada orang buat lah, kan? Ada orang buat lah, tapi rupanya sendiri buat terhadap diri dia yang mana hati dia sakit. Kalau dia pertahankan, pertama meneliti dulu pada tubuh badan diri, pengurusan diri tu, dia takkan salahkan orang lain. Sebab bila ada salahkan orang lain, penyakit akan berterusan pada dia. Dan saya tertarik lagi si Fufiza kata kalau kita kena jaga alignment tubuh badan kita ni, sebab apa? Supaya apa yang kita fikirkan itulah tubuh badan kita lakukan. So kita kena ada latihan untuk kita menjadi orang yang alignmentnya lurus, sebab nanti dekat akhirat nanti sebagaimana kita baca dalam surah Yasin, masa tu mulut dah tak bercakap, tak menjadi sakit, tetapi tangan dan kaki dan tubuh anggota lain yang akan bercakap. Kerana dia orang yang buat, tangan yang buat, kaki buat. Jadi sebab tu kita perlunya ada alignment. Itu yang membuatkan saya lebih tertarik kepada ilmu si Fufiza untuk menyerapkan ke dalam kelas saya. Dengan itu saya adakan dua bacaan buku dan lagi satu kitab sebagai fardu ain, indahnya hidup bersyariat, juga Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bersama-sama mengadakan jemaah dalam membaca Al-Quran ini, maka saya dapat kuat dan melahirkan generasi-generasi yang kuat
Betul. Dengan bantuan guru-guru yang saya rasa hebat dengan pengalaman 20 tahun. 20 tahun lebih. Hanya kita ni tidak anda menjadi seorang yang perkasa sebagai seorang Islam kan. Dan orang yang perkasa itu juga akan memperkasakan mereka yang di sekeliling mereka. So, itu yang kita nak. Kita nak pahala, kita nak juga berkongsi, dan bila kita share tu anda memastikan apa yang anda belajar ini dipraktikan. Itu sebabnya yang minda ibadah bukan setakat dengar, dia bukan ceramah. Dia bukan ceramah. Dia sebenarnya adalah macam kita ini mengejutkan minda. Dia lebih kepada itulah. Ya, betul. Sebab kalau boleh banyak kelas ceramah, tapi kita suka dan ramai yang boleh istiqomah dengan kita sebab boleh berkomunikasi. Tapi kita pun tak nak bermalam-malam ni Ustazah. Nanti kan ada yang anak tidur kan. Nak menidurkan anak dengan dia sekali nak tidur ke. Okey, kita tutup majlis kita. Saya pun minta maaf banyak kerana ambil masa. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Anf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami, guru-guru dan murid-murid kami, serta sekalian umat Islam. Ya Allah, teguhkan hati kami yang hadir pada malam ini dengan dalam jalan-Mu, ya Allah. Berilah keampunan setiap apa yang kami lakukan dan bantulah kami memperbaiki diri, dan bahagiakanlah kedua ibu bapa kami, juga keluarga kami sekaliannya, bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku lul qal hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup. Terima kasih semua kawan. Sampai jumpa.